Hari ni kita nak review smart charger daripada brand Hota model D6 Plus. Ini adalah charger FPV drone aku yang pertama. Jom. Okey, aku nak cerita kenapa aku beli charger ni. Kenapa aku beli charger brand Hota D6 Plus ni. Okey, pertama sekali aku jenis orang yang tak suka beli barang 2-3 kali. So aku nak cari satu charger yang ada kualiti dan boleh pakai lama. So aku tengoklah review charger-charger yang ada. So aku jumpa Hota ni. Dia ada dua model yang dalam list aku. Yang pertama Hota D6 Plus ni. Dan lagi satu Hota D6 Pro. Beza dia yang Hota D6 Pro, dia punya cover ni, dia punya luaran ni plastik. Dia punya atas ni dia boleh buat jadi wireless charger. Dia punya output pun 2 channel. Ada 2 channel. Yang lain-lain dia punya watt dia rendah sikit daripada D6 Plus ni. Beza D6 Plus pula, dia punya cover ni besi. Bagi aku dia kemungkinan akan tahan lebih lama lah, sebabkan dia besi ni. Output dia semua sama, 2 channel juga, ada 2 channel. Cuma dia punya power output ni lebih sikit lah daripada D6 Pro tu. Lagi satu, dia ada features yang kita boleh gunakan dia sebagai output punya power. Output power ni kira macam kalau kita nak onkan drone, tak perlu pakai bateri, kita boleh connect ke Hota ni. So kita boleh set lah berapa dia punya volt, berapa dia punya amp. So kita boleh terus test kita punya drone tu sama ada boleh function ataupun tidak tanpa perlu menggunakan bateri. Itu antara kelebihan dia lah. Sebab apa aku pilih Hota D6 Plus ni. Tanpa membuangkan masa, jom aku demo sikit macam mana nak guna Hota D6 Plus ni. Jom. Pertama sekali, untuk guna Hota D6 Plus ni, kita boleh guna 2 cara lah untuk kita onkan dia. Kalau tengok dekat belakang ni, dia ada 2 input. Satu, kita tengok sini. Kita buka dulu. Nampak? Dia ada 2 input lah. Satu AC input dan satu lagi DC input. DC input lah. Dan juga dia ada 5 volt ni lah, 2.1 amp USB punya output. So dia ada 2 lah. So kebiasaan dia, kalau kat rumah kita boleh pakai AC lah. Kita boleh connectkan kita punya charger ni ke soket. Kat luar kadang-kadang kita boleh guna juga input dia, DC input, menggunakan kadang-kadang ada orang pakai inverter tu, AC ke DC. Ada juga yang confident, yang aku tengok dia orang pakai bateri kereta. Bila kita kat luar bila kita fly kat luar, ada bateri kereta, kita boleh charge kita punya bateri daripada bateri kereta kita tu melalui charger ni. Okay, kalau tengok belakang ni kita ada USB lah, USB micro USB. Micro USB ni untuk update kita punya firmware charger ni. Okay, first kali kita kena plug in dulu lah.
kita punya charger ni ke soket, wall soket. Okey, dah ketat. Okey, kita buka ni sekejap Okey, kita dah connectkan dekat kita punya wall socket. Kita terus je on kita punya charger. Boleh nampak dia punya skrin tu agak cerah. Sekejap Okey, aku dah zoom sikit supaya korang boleh nampak dengan lebih jelas lagi. Smart charger ni kelebihan dia boleh detect lah kita punya bateri ni jenis macam mana. So kita tak perlulah setting dia terlampau, tak perlulah orang kata nak set dia berapa bateri je jenis apa, volt berapa. So dia dah automatic detect dan berapa value yang ada. Walau macam mana pun, kita kenalah berhati-hati bila bermain dengan bateri ni. Ada video yang sebelum ni aku ada share kepada korang dia punya parameters, value yang patut kita set dan berapa patut kita tahulah berkaitan dengan bateri apa yang kita pakai. Yang ni aku dah bagi list dia, standard battery parameters. So dalam ni dalam video tu aku dah bagi juga dia punya soft copy ni, so korang boleh download dan print out. So lepas tu korang boleh tahulah korang punya jenis bateri ni jenis apa dan berapa value yang perlu ada untuk charge ataupun nak discharge ke, nak bagi storage voltage ke apa ke benda ni. So dia ada value dia siap lah, nanti korang boleh tengok lah. Okey, pertama sekali kita kena connect bateri ni ke charger. Disebabkan aku tak ada bateri LiPo untuk drone, sebab aku pun baru lagi start dalam dunia FPV drone ni. Yang aku ada hanyalah bateri yang ini, Radio Master ni, lithium ion battery untuk aku punya radio transmitter. Okey, kalau kita tengok dekat charger ni, dia ada output dia. Ini output dia. Output dia ada 2 channel. Dan kedua-dua channel ni dia boleh support sampai 6S battery lah. Tengok ni 6S battery. Dan dia punya connector ni, connector dia XT60. Ini commonly used lah by drone lah. Kalau drone punya battery tu semua pakai XT60. Okey, disebabkan dia punya output ni connector dia XT60 dan aku punya charger ni XT30, which is dia kecil sikit, dia kecil berbanding dengan XT60. So kita kena pakai connector antara XT60 ke XT30. So aku pakailah aku punya ni parallel charging board ni. Okey, parallel charging board ni dia ada XT30 punya connector. So kita boleh connectkan bateri ni ke sini XT30 dan dia punya yang ini XT60. So dia boleh connect ke kita punya charger. Jom kita connectkan dulu. Kita masuk dia punya ni balance tu dengan dia punya main ni, masuk sini. Kita masukkan dalam channel 1. Okey, untuk connect bateri pula, kalau korang tengok sini dia punya screen ni, agak ni sikit. Okey, bagi clear sikit. Ini tengah standby mode lah. Kalau dekat sini korang boleh nampak lah, dia ada channel 1 atas, channel 2 kat bawah. So sebabkan kita ada channel, kita connect kat channel 1, kita boleh choose channel 1 lah, tekan sini. So ini standby untuk channel 1. Dia akan lebih banyak parameters yang dia akan tunjuk lah. Okay, kalau korang tengok dekat sini, semua value dia 000. M dia 0, milliamp hour pun 0, volt pun 0, watt pun 0. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, ini adalah individu sel dalam bateri ni. Kalau tengok bateri ni ada 2 sel 2S. Ini dia tak bagi tahu lah, kalau korang tengok sini dia tak tunjuk 2S ke tak. Macam nak tahu 2S, kalau lithium ion ni dia ada 2.
Kalau tengok ni, dia punya bentuk ni sebenarnya dua silinder, so 2S bateri lah. Okey, so dia tunjuk juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maknanya dia akan tunjuk sampai 6 sel dia punya voltage tu. Okey, kita connect dulu dekat kita punya parallel charging board ni. First kali kita masukkan dia punya ni, balance ni ke connector kita. Kan ini kita masuk kat sini. So kalau korang pasal tengok bila kita dah connect kat kita punya bateri ni, dia dengan dia punya parallel punya connector ni, tengok dia dah tunjuk siap dah dia punya berapa kat sini, dekat skrin ni. Sekejap tengok dekat skrin ni, dia dah tunjuk dah. Nampak kan? Dia tunjuk dah setiap sel dalam bateri ni dia dah ada dah. Sel 1 3.458 volt. Sel kedua ada 3.471 volt. So kita dah tahu lah ini adalah 2S punya bateri. So kalau kita nak charge, kita kena connectkan dia punya main output main ni. Masuk kat sini. Okay, so bila ni maknanya dah ready lah untuk charge. Benda ni simple je. Kita dah ada untuk standby mode ni. Lagi ni sikit. Untuk standby mode ni, okay, bila masuk standby mode ni, kita tekan je OK. OK ni untuk start kita punya task lah. Sama ada kita nak charge ke. Yang ni aku dah discharge kan, kita nak charge, kita tekan OK, kita pergi ke charge. Dia ada banyak lagi lah, ada charge, ada discharge, ada external discharge, ada storage. Storage ni untuk kita nak bila kita dah tak main ataupun kita nak simpan kita punya bateri, kita pergi ke storage punya charge. Kita nak buat balance, nak bagi balance kan balik antara dua sel ni, ada sync charge dan sebagainya. So hari ni kita nak ataupun power supply ni last sekali, power supply. So dia boleh, tu yang antara features dia boleh jadi power supply untuk kita punya apa-apa je lah. So kita boleh set lah berapa output yang kita nak. Dia boleh set. So untuk charge ni dia simple je, kita pergi ke, kita select charge. Dia sebenarnya dia dah detect lah bateri kita type apa, kita dah tahu lah. Ataupun kalau kita tak pasti, kita nak kepastian, kita boleh check lah kat bateri kita. Bateri kita ni lithium ion. So lithium ion punya bateri, kita select lah lithium ion. Ada banyak jenis juga. Ada LiPo, ni lithium HB ni aku tak tahu lithium apa. Lithium ferrite, lithium XXX ni pun aku tak tahu. Itu nickel zinc kot. Ni lead ni bateri, tu nickel cadmium. Aku pun main bantai. Jadi banyak jenis lah, ada analog lah, apalah. Tapi commonly untuk FPV dia pakai dua jenis je, LiPo dengan lithium. LiPo selalu orang pakai untuk drone, dan lithium ion ni selalunya orang pakai dekat remote. Tu je. Ada juga lithium ion bateri dekat drone, tapi jarang orang pakai. Okay, kita yang ni lithium ion, so kita select lah lithium ion. Okay, ngam. Cell voltage. Kalau kita dah select dah sebenarnya cell voltage ni, dia akan automatic jadi 4.1 dah. Pasal dia dah nampak pun smart charger kan. Kita yang kurang smart ni, kita pun ikut je lah. Tapi ni apa, macam nak tahu dia 4.1 ke berapa one kan? Berapa one. Dia ikutkan, dia ada dalam ni lah. Ini standard parameter dia lah. 4.1 full charger voltage. 4.1. Kalau ikutkan yang ni 7.4. 7.4. Ni 4.1. 7.4 ni 2S. 2S. Tetapi ni dia untuk individual punya. Kalau tengok cell count 2S 7.2. Yang ni 7.4. So untuk satu
satu sel bersamaan dengan, kalau kita tengok dekat bateri ni 7.4 bahagi dengan 2, maknanya satu sel bersamaan dengan 3.7. So 3.7 ni adalah dia punya kalau kita tengok sini 3.6, 3.7 dia punya rated voltage lah, nominal voltage yang kebiasaan dia. Dia yang ini 4.1 bahagi dengan 2. Sorry. Yang ini 4.1 ni 4.1. Sebab apa? Kita punya satu sel ni 3.7. 3.7 nominal, untuk full charge dia 4.1. Okey, kita tak payah pening-pening, kita ikut je smart charger ni. Okey. Nombor satu, yang ni kita punya tu S lah. Yang dua ni kalau kita dah connect tak payah adjust lah, senang. Kita ikut je. Yang selalu orang akan adjust adalah dia punya current setting ni. Current setting ni yang akan a little bit tricky sikit lah. Little bit tricky sebab apa? Kalau kalian tengok kat sini, tengok dekat dia punya bateri ni. Okay, bateri ni dia tulis tu max charging current dia 2.0. Maksudnya kalau kita nak charge bateri ni 2.0 pun tak ada masalah, sebab dia kata dekat sini bateri ni dia boleh support sampai 2.0 punya charge. Maksudnya 2.0 ni lagi laju sikit lah berbanding dengan 1.0 M ni. Tetapi kalau boleh tengok kat sini, kita boleh charge dia punya ni kat bawah ni. Be careful to choose the correct voltage for different type of battery, otherwise you may cause damage to incorrect setting the cell to burn exploding injury cause. Yang ni tak payah adjust lah, ikut je dia punya ni, dah selamat dah. Lepas ikut atas ni pun value ni lebih rendah sikit lah daripada value bateri yang ada. Cuma untuk current setting ni, current ni berapa current yang kita nak charge ni, ada orang dia ikut yang 1C, selalunya 1C lah. Ikutkan lah ni boleh sampai 15M lagi cepat lah, mungkin dalam setengah jam ke 15 minit dah boleh penuh lah. So kita selalu charge bateri kita ikut rated 1C. Apa 1C tu? Kalau tengok 1C tu, tengok kita punya capacity bateri 5000 mAh. So 1C bersamaan dengan 5000 mAh bahagi dengan 1000. 5000 bahagi dengan 1000, so 5. Maknanya kita boleh charge dia dalam 1C tu 5M. 5M tu dah pun boleh dah sebenarnya, tapi akan menyebabkan bateri kita cepat rosak. Nak selamat, paling selamat adalah kita guna je 1M. Dia slow sikit lah, dia charge dia lama lah. Kalau satu charge nak penuh lebih kurang sejam 2 jam jugalah nak bagi dia penuh. Tetapi dia lebih selamat, dan dia akan menyelamatkan lah, jangka hayat bateri ni akan lebih panjang berbanding kalau kita charge dia lebih laju dengan M yang lebih tinggi. Itu saja yang kita kena particular sikit lah. Kalau nak cepat boleh je, tapi ikut juga bateri kita punya maximum charging current dia. Ini 2M lah, 2M. Tapi aku tak nak cepat-cepat sebab aku nak tahan lama bateri ni. Aku pun tak urgent. Kalau orang tak urgent, sebelum kita nak fly besoknya ke malam tu ke sehari sebelum tu, kita dah charge semua bateri kita. Jadi kita tak perlulah charge laju kan. Okay, so simple je. Nak charge dia, kita dah setting dulu, kita dah pilih charge, kita punya battery type lithium ion. Okay, ngam. Kita punya cell voltage 4.1.
So maksimum dia akan pergi 4.1, dia akan full charge lah. Cell count dia 2S. Okay, ni pun 2S, tak ada masalah. Cuma dia punya ni 7.2, ni 7.4. Boleh lah, lebih kurang lah. Rendah tak apa, jangan tinggi. So current setting dia 1M. So kita start task. Kita pergi select start task, tekan OK. OK, ni dah charging lah. Bila dah kuning tu, dia dah charging. OK, dekat dia punya ni, dekat dia punya charger ni, kau tengok dia akan ada tunjuk indikator lah. Ni 1M. Jadi kita dah setting untuk charge bateri kita ni dengan kadar capacity 1M. So dia akan, dekat sini kita ada 1M je lah. So milliamp hour. Dia ni dia punya dah berapa masuk dah charge dalam ni. Ini capacity kita 5000 milliamp hour. Nanti dia akan lama makin naik lah. Dekat atas ni boleh tengok juga lithium ion 2S 4.1 ni ada 18%. So ni 18% ni dia punya bateri ni lah. 18%. Bila dah penuh, dah sampai kita punya setting tadi 4.1 kan. So dia akan dekat sini. Kita tengok sini ni 3.5 lagi. Makin lama dia akan naik, makin lama makin naik. Dia akan naik sampai jadi 4.1 setiap volt ni. Setiap volt pula. Setiap sel ni. Setiap sel ni dia akan naik 4.1. Bila naik 4.1 maknanya bateri ni dah fully charge. Ini dia akan naik lah. Sekarang dah naik 19%. So ini adalah berapa lama dah kita charge. Dia ada 27 milliamp hour yang dah masuk. Yang ni 7.7 volt. Dia punya volt lah. Output volt dia. Dan 7 watt yang masuk dah ni. Dia slow je. Pasal kita punya M tu tak tinggi. So lebih selamat lah kepada bateri kita. Yang bawah ni saya tunjuk lah. Ini adalah dia punya voltage per cell. So itu je lah. So bila kita dah siap, nanti dia akan automatic switch off. Ataupun dia akan automatic balancekan lah. Dia ada orang kadang-kadang risau. Bateri ni dia 2 sel. So 2 sel dia kena dua-dua sel tu sama voltage dia. So pakai charger ni dia dah akan automatic balancekan voltage antara 2 sel ni. Tu je. Okey. Nanti kita tengok pula bila dah siap nanti. Okey. Okey, bila dah full charge, dia akan jadi warna hijau tu. So kita tekan OK, dia akan balik kepada standby mode. Okey, tadi lebih kurang 2 jam jugalah untuk bagi penuh bateri kita ni. So kita tekan back, CH tu kita tekan back, and then kita nak cabut lah bateri kita. Okey, sebelum cabut tu kita tutup dulu switch. Okey, dah tutup switch, barulah kita cabut kita punya bateri. Okey, cabut macam biasa je lah. Kalau reverse order lah lebih selamat. Okey, dah siap. Okey geng, kalau korang terlepas episod yang pertama, aku ada letak link dia dekat sini. So korang boleh tengok balik episod yang pertama. Kalau korang suka series ni,
Aku hargai sangat kalau korang boleh like and share. Terima kasih. Bye-bye.